عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji-pujian bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat baginda. Kami merapatkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk menjayakan program Minggu Suai Kenal murid-murid SK Palu 14 pada tahun ini. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat. Berkatilah usaha-usaha kami, jadikanlah anak didik kami murid yang cemerlang, terbilang, disegani dan dihormati dalam aspek akademik maupun kurikulum, dan mampu melahirkan generasi yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, jadikanlah segala maklumat yang dicurahkan sebagai panduan ke arah kecemerlangan diri. Jadikanlah anak didik kami sebagai anak-anak yang taat kepadamu, baik akhlaknya dan menjadi penyejuk mata ayah dan bonda. Anak yang cintakan ilmu pengetahuan, berwawasan jauh, serta menjadi contoh buat generasi akan datang. Allahumma ja'al khaira a'malina Allahumma ja'al khaira a'malina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawmal alqaka fih. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Salam ABC 2.0, ambil peduli, bina hubungan dan cipta kejayaan. Salam PBD JJ, unggul di mercu, #Abnegari. Yang dihormati YDP PIBJ, yang dihormati juga NYDP PIBJ, guru-guru penolong kanan, penyelaras transisi tahun 1, dan semua guru yang ada di SK Palu 14. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia, saya mengucapkan rasa bersyukur kepada semua penjaga dan murid-murid tahun 1 yang memilih SK Palu 14 sebagai tempat pertama murid-murid itu belajar. Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat membuat video taklimat khas pendaftaran tahun 1 2022-2023. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memaklumkan bahawa pendaftaran tahun 1 kita pada tahun ini kita buat secara video kerana bersemuka pada pandemik ini tidak dibenarkan. Untuk makluman semua, pada 21 Mac nanti, hari Isnin 2022, murid-murid tahun 1 khususnya akan mula bersekolah secara bersemuka sampai murid-murid tahun yang lain. Sekolah kita tidak ada penggiliran, ya. Sekolah kita boleh buat semua sekali untuk bersemuka. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai pentadbir ingin memaklumkan murid tahun 1 pada 4 minggu pertama akan menjalani program transisi seperti murid-murid tahun 1 sebelum ini. Tujuan program transisi adalah untuk bertujuan untuk memberikan ruang masa untuk tahun 1 mengenal sekitaran sekolah, guru-guru, semua fizikal yang berada di SK Palu 14 sebelum mereka belajar secara formal pada minggu yang ke-5 insyaAllah. Pihak sekolah bersama penyelaras
dan guru-guru telah merangka program yang sesuai, yang seperti mana kehendak KTM. Biasanya murid-murid tahun 1 dalam 4 minggu pertama akan kurang belajar secara formal dan akan mengikuti sepenuhnya program yang telah disediakan, iaitu program transisi 2022. Harap semua penjaga maklum akan hal tersebut. Pada kesempatan ini juga saya ingin memaklumkan kepada semua penjaga, murid-murid perlu hadir dengan berpakaian lengkap pada 21 nanti pada jam 7 hingga 7.30 pagi. Murid-murid akan dikumpulkan di pondok jaga. Seterusnya akan dibawa oleh penyaralas dan guru tahun 1 yang lain ke kelas tahun 1 untuk menjalani proses program transisi selama 4 minggu. Semua penjaga tidak dibenarkan untuk mengiringi murid ke dalam kelas tahun 1. Ya, murid-murid penjaga hanya dibenarkan mengantar anak sehingga ke pondok jaga sahaja. Selepas itu, guru-guru akan mengawasi murid-murid ke kelas tahun 1 dan program transisi akan berjalan ya sehingga minggu yang keempat. Untuk makluman semua, pada setiap hari pada jam 9.40 murid akan rehat. Penjaga perlu membekalkan duit yang secukupnya untuk murid membeli makanan. Murid-murid juga digalakkan untuk membawa bekalan dari rumah, kerana makanan dari rumah biasanya mak yang memasak. Maknanya banyak khasiat yang mak akan adakan. Bagi mana-mana penjaga yang boleh sediakan, bawalah daripada rumah. Ya? Murid-murid akan dibimbing untuk membeli makanan di kantin. Murid-murid makanan akan dibawa ke dalam kelas dan akan dijaga pada waktu tersebut oleh guru kelas. Seterusnya pada hari Isnin, murid-murid tahun 1 akan balik pada pukul 1. Ya, hari Selasa hingga hari Khamis balik pukul 12.30. Dan pada hari Jumaat balik pada pukul 12.30 hari. Mohon kerjasama semua penjaga untuk mengiringi murid hingga ke pondok jaga. Jadual program transisi akan dimaklumkan, akan dimaklumkan. Selepas ini akan ada taklimat dari JPK kurikulum untuk memberikan penerangan berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum, PBD dan sebagainya. Sebelah sini akan ada juga taklimat berkaitan dengan peraturan-peraturan sekolah, bantuan-bantuan dan sebagainya oleh JPK Al-Awal Murid. Untuk makluman semua, berkenaan dengan pendaftaran kelas agama petang, ya, kelas agama petang, kita akan maklumkan pelaksanaannya pada hari dalam masa terdekat. Kita akan maklumkan kepada semua penjaga melalui grup WhatsApp tahun 1. Untuk makluman, grup WhatsApp tahun 1 telah kita bina dengan tujuan untuk apa-apa saja pertanyaan yang berkaitan dengan murid, dengan apa saja yang berkaitan dengan murid boleh ditanya dalam grup WhatsApp tersebut. Jadi untuk memudahkan kita semua. Jadi gunakanlah grup WhatsApp ni untuk bertanya kepada guru murid-murid tahun 1. Ya, bagi saya grup WhatsApp ni boleh kita gunakan sebagai medium pengantara antara sekolah dengan penjaga dan murid-murid sekalian. Cara penggunaan WhatsApp ini dijaga sepenuhnya. Tidak ada grup WhatsApp yang sebelum ni ada yang jual beli dan sebagainya. Grup ini ditubuhkan khas untuk apa saja yang berkaitan dengan pendidikan murid-murid, khususnya murid-murid tahun 1. Saya rasa buat takat ni taklimat daripada saya. Saya rasa setakat ini saja. Selepas ini ada beberapa perkara yang perlu disampaikan oleh guru-guru penolong kanan, penyelas PBD,
guru-guru HEM dan juga penyelaras program transisi dan guru kelas tahun 1. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ibu bapa dan penjaga murid tahun 1 2022-2023. Saya Cikgu Fajar bin Hussein, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Paluk 14 Felda, akan menerangkan berkaitan program transisi tahun 1 2.0 atau lebih dikenali sebagai PTTS 2.0 untuk sesi akademik 2022-2023. Untuk makluman semua ibu bapa, PTTS 2.0 ini akan dilaksanakan selama 4 minggu. Bermula minggu pertama persekolahan iaitu 21 hari bulan Mac 2022 sehingga 15 hari bulan April 2022. Antara tujuan PTTS 2.0 ini adalah yang pertama, untuk membantu murid menghadapi perubahan dari pendidikan di rumah atau tadika kepada pendidikan formal di tahun 1. Yang kedua, membantu murid menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri mereka dalam pembelajaran seterusnya. Yang ketiga, memberi penekanan dalam aspek sosio-emosi, kognitif dan jasmani yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai. Yang keempat, untuk membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan juga guru. Yang kelima, untuk membantu murid mengurus diri sendiri. Dan yang keenam, untuk meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta penyediaan untuk pembelajaran seterusnya. Untuk makluman semua ibu bapa juga, pelaksanaan PTTS 2.0 ini mengandungi 2 fasa, iaitu yang pertama, fasa penyesuaian yang akan dilaksanakan selama 2 minggu, dan yang kedua, fasa kesediaan juga dilaksanakan selama 2 minggu mengikut jadual waktu tahun 1. Fasa penyesuaian ini dilaksanakan bertujuan untuk membolehkan murid menyesuaikan diri dengan situasi dan persekitaran sekolah yang baru, serta membina hubungan baik dengan rakan dan guru, serta membina keyakinan diri murid untuk berkomunikasi. Fasa ini juga akan menggalakkan penglibatan aktif murid dalam aktiviti pembelajaran. Dalam fasa ini juga ianya akan merangkumi aktiviti sesuai kenal, aktiviti fizikal, aktiviti rutin, aktiviti pembelajaran, perbualan awal dan rehat. Rutin kelas terdiri daripada aktiviti pengurusan kelas yang dilaksanakan pada setiap hari, dan ianya bertujuan untuk membantu murid belajar dengan kondusif dan selamat. Manakala perbualan awal pula merupakan sesi interaksi mesra antara guru dengan murid, dan ianya bertujuan untuk menyediakan murid dari aspek mental dan emosi supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran pada hari tersebut dengan lebih berfokus. Manakala aktiviti fizikal merupakan aktiviti yang melibatkan pergerakan anggota badan dan menggunakan tenaga. Ianya bertujuan untuk meningkatkan kecergasan fizikal dan kesihatan diri murid. Aktiviti sesuai kenal pula akan memberi ruang interaksi dalam kalangan murid dengan murid, murid dengan guru dan murid dengan persekitaran. Ianya bertujuan untuk membolehkan murid menyesuaikan diri dengan rakan dan guru serta persekitaran baharu. Dan aktiviti pembelajaran pula
memberi peluang kepada guru untuk memilih strategi yang sesuai bagi melibatkan murid dalam PDP yang menarik dan menyeronokkan. Aktiviti pembelajaran merangkumi literasi dan numerasi asas. Ini adalah untuk memastikan semua murid dapat menguasai asas literasi dan numerasi sebelum mereka mengikuti pembelajaran seterusnya. Bagi fasa yang kedua, fasa kesediaan. Ianya bertujuan menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Fasa ini memberi peluang kepada guru untuk melaksanakan PDP dalam suasana yang bermakna dan menyeronokkan. Ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan murid dalam interaksi sosial dan membentuk sikap positif dalam pelajaran. Fasa ini dilaksanakan selama 2 minggu berdasarkan tahap kesediaan murid mengikut jadual waktu tahun 1. Dan akhir sekali, peranan dan tanggungjawab ibu bapa juga adalah penting bagi memastikan pelaksanaan program transisi tahun 1 2.0 berjalan dengan jayanya. Berikut saya bacakan antara peranan dan tanggungjawab ibu bapa bagi memastikan pelaksanaan PTTS ini dapat berjalan dengan jayanya. Yang pertama, ibu bapa atau penjaga perlu menyediakan anak dari aspek mental, sosial, emosi dan fizikal. Dan yang kedua, ibu bapa atau penjaga perlu menghubungi guru untuk mengetahui perkembangan anak mereka. Yang ketiga, memastikan kelengkapan pembelajaran seperti alat tulis, buku dan pakaian disediakan. Yang keempat, memerhati tingkah laku, perkembangan dan pembelajaran anak. Dan yang terakhir sekali, membantu meningkatkan keyakinan anak dalam pembelajaran. Akhir kata, selamat datang kepada semua murid tahun 1 2022-2023. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Normanisa binti Khalid, Guru Penolong Kanan HEM Sekolah Kebangsaan Palung 14. Saya mengucapkan selamat datang kepada semua murid tahun 1, sesi 20, 22 dan 23. Baiklah, di sini suka cikgu menyatakan perkara-perkara yang perlu diambil kira semasa anak-anak berada di sekolah. Okey, perkara yang pertama, murid-murid yang bergejala tidak perlu hadir ke sekolah. Okey, apa yang dikatakan bergejala ialah murid-murid yang didapati demam, batuk atau sesama. Jadi, murid-murid ini tidak perlu hadir ke sekolah. Baiklah, murid-murid yang sihat perlu hadir ke sekolah dengan memakai pelitup muka. Kini tiada lagi saringan suhu yang akan diambil di sekolah. Perkara yang kedua, borang kebenaran vaksinasi akan diedarkan kepada semua pelajar. Jadi, saya harap ibu bapa dapat melengkapkan maklumat-maklumat yang terdapat pada borang tersebut dan menghantarkan semula kepada guru kelas. Kepada murid-murid yang belum mendapat vaksin, perlulah hadir ke pusat vaksinasi yang telah ditetapkan. Perkara yang ketiga berkaitan dengan bantuan. Borang bantuan telah diedarkan kepada pelajar-pelajar atau ibu bapa murid-murid tahun 1 dan terima kasih saya ucapkan kepada yang telah menghantar dan melengkapkan borang tersebut. Tetapi kepada yang belum mendapatkan borang bantuan,
sila dapatkan daripada guru kelas tahun 1 iaitu Puan Nurani. Baiklah ya, berkaitan dengan bantuan, suka saya menyatakan di sini terdapat 4 bantuan yang Kementerian Pelajaran Malaysia berikan kepada anak-anak yang layak. Baik, bantuan yang pertama iaitu tentang susu. Okey, nilai susu yang diperuntukkan adalah sebanyak RM1.50 sekotak. Okey. Kemudian bantuan yang kedua, rancangan makanan tambahan yang bernilai sebanyak RM2.50 kepada murid yang layak. Baiklah, yang bantuan yang ketiga iaitu KUAM ya. Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin sebanyak RM100 dan juga bantuan awal persekolahan sebanyak RM150. Jadi kepada ibu bapa yang masih belum lagi melengkapkan borang, sila lengkapkan borang tersebut dan meletakkan pendapatan bagi isi rumah agar jawatankuasa pemilihan bantuan dapat memilih ibu-ibu bapa yang layak untuk mendapat bantuan tersebut. Okey, untuk gaji ya, gaji isi rumah RM1,169 dan per kapitanya RM310 untuk bantuan bagi susu, RMT dan KUAM. Maka bagi bantuan awal persekolahan pula, gaji isi rumah mestilah RM3,000 ke bawah. Sekian sahaja taklimat ringkas dari unit HEM Sekolah Kebangsaan Palu 14. Saya berharap kepada semua ibu bapa yang masih belum jelas tentang perkara-perkara tersebut, perlulah menghubungi guru kelas Puan Nurani. Baik, saya ucapkan dan saya doakan kepada semua murid tahun 1 selamat belajar, jaga kesihatan dan jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Adnan bin Zakaria, guru pendidikan Islam. Di sini saya ingin memberitahu tentang Kem Besar Solat, iaitu KBS. Kem Besar Solat adalah aktiviti yang dilaksanakan untuk memastikan murid dapat menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan perbuatan. Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di suatu tempat khas mengikut kesesuaian sesebuah sekolah. Objektif dia, yang pertama, murid dapat berwuduk dengan sempurna. Yang kedua, murid dapat mengetahui cara-cara menunaikan solat dari segi perlakuan. Ketiga, murid dapat melafazkan bacaan dalam solat dengan betul dan lancar. Keempat, murid dapat menunaikan solat secara individu dan berjemaah dengan sempurna. Kumpulan sasaran semua murid yang beragama Islam. Seterusnya, kem ini dilaksanakan 2 kali setahun. Setiap kem diperuntukkan masa 5 jam seperti yang telah ditetapkan. Kem Besar Solat pertama biasanya Mac hingga Mei, manakala kem Besar Solat yang kedua Julai hingga Oktober. Jadi dengan pencerahan ini, saya harap murid dan ibu bapa dapat faham apa itu kem Besar Solat. InsyaAllah itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati semua ibu bapa penjaga murid tahun 1. Yang saya kasihi semua murid tahun 1 bagi sesi tahun ini, tahun 2022. InsyaAllah saya akan berikan sedikit taklimat mengenai skim pinjaman buku teks SPBT bagi tahun ini. Sebelum itu, saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya
Ustazah Nur Afizah binti Mohtar sebagai penyelaras skim pinjaman buku teks SPBT SK Peluang 14 bagi tahun ini. Okey, berikut adalah perkara yang saya akan taklimatkan untuk hari ini. Okay, yang pertama, pengenalan, judul buku teks dan buku aktiviti tahun 1, gambar buku teks dan aktiviti tahun 1, peranan ibu bapa dan penjaga, peranan murid dan harapan pihak sekolah. Okey, pengenalan. Apakah pengertian buku teks? Pakej buku teks merujuk kepada bahan pengajaran dan pembelajaran PDPC yang diperakui oleh KPM. Buku teks ni, buku teks yang murid bakal terima ni adalah buku teks yang dikeluarkan oleh KPM, yang diperakui oleh KPM. Okey, buku teks ni buku yang digunakan oleh murid dalam proses PDP, sesuatu mata pelajaran dan perlu dipulangkan pada masa yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Buku teks adalah pinjaman dan perlu dipulangkan kepada pihak sekolah semulalah. Nanti kami akan bagi tarikh untuk pulangkan semula buku teks. Okey, buku aktiviti, buku yang digunakan oleh murid dalam proses PDP, sesuatu mata pelajaran dan diberi terus kepada murid serta tidak perlu dipulangkan. Untuk buku aktiviti, tidak perlu dipulangkan. Jadi hak milik murid. Buku teks sahaja. Okey, seterusnya. Okey, berikut adalah judul buku teks dan buku aktiviti. Okey, untuk buku teks tahun 1, murid-murid akan menerima 11 buah buku teks. Okey, buku teks ada 11 buah dan buku aktiviti murid akan menerima 8 buah buku aktiviti. InsyaAllah nanti saya akan bagi. Saya disertakan penerbit bagi setiap buku teks untuk makluman pihak tuan-puan dan harganya sekali lah. Okey, seterusnya. Okey, berikut adalah gambar buku teks tahun 1. Dan ini adalah buku yang bakal murid tahun 1 terima. Okey, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Supermind bahasa Inggeris, Sains, Matematik jilid 1, Matematik jilid 2. Ada 2 jilid untuk subjek matematik. Pendidikan kesenian, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, pendidikan Islam, bahasa Arab, Iqra' jilid 1 dan Iqra' jilid 2. Okey, ini sahaja buku teks yang akan diterima oleh murid tahun 1. Okey, seterusnya buku aktiviti yang akan diterima bahasa Melayu jilid 1, bahasa Melayu jilid 2, ada 2 jilid. Sains, Matematik jilid 1, Matematik jilid 2 pun ada 2 jilid juga matematik. Pendidikan Islam, bahasa Arab dan pendidikan keselamatan jalan raya. Buku aktiviti ni tidak perlu dipulangkan, hanya buku teks sahaja yang perlu dipulangkan kepada pihak sekolah. Okey, seterusnya apakah peranan ibu bapa dan penjaga? Yang pertama, memupuk sikap sayang akan buku teks SPBT kepada anak dan tanggungan. Yang kedua, membalut buku teks dengan plastik luksina, membaik pulih buku teks jika terkoyak. Memastikan buku teks yang dipinjamkan oleh anak tanggungan dikembalikan pada masa yang ditetapkan. Menggantikan buku teks SPBT yang dihilangkan atau dirosakkan oleh anak jagaan tuan-puan sama ada membayar harga buku teks tersebut kepada pihak sekolah ataupun ibu bapa, ibu ayah boleh beli buku teks yang dihilangkan oleh anak di luar, di kedai buku di luar dan bagi buku teks tersebut kepada pihak sekolah pun boleh juga. Okey, seterusnya memastikan anak tanggungan mereka membawa buku teks mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Nanti akan dapat jadual kan. Nanti bila dah boleh bawa buku teks tu, pastikan anak jagaan tuan-puan membawa buku teks mengikut jadual setiap hari. Okey, seterusnya. Apakah peranan murid pula? Okey, yang pertama menghargai sumbangan kerajaan. Sebab apa? Sebab kerajaan bagi percuma kepada semua murid. Dulu tak semua murid dapat buku teks, hanya layak saja. Tapi untuk kali ni semua murid layak menerima buku teks. Jadi kita kena hargailah sumbangan kerajaan ni. Okay, yang kedua, memupuk sikap bertanggungjawab dan sayang buku teks. Okay, bila kita dapat buku teks nanti, bila cikgu bagi buku teks nanti, kamu kena bertanggungjawab dekat buku kamu tu. Jangan bagi hilangkan, jangan bagi koyak, jangan bagi kawan pinjam ke.
Sebab nanti kalau dah hujung-hujung tahun nanti bila cikgu minta buku tu dipulangkan, hilang pula, koyak ke, kamu yang kena ganti balik. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keselamatan buku teks aktiviti. Jangan conteng buku teks tu, sebab buku teks ni akan digunakan pada adik-adik kita yang tahun depan pula. Mereka akan guna buku teks ni semula. Dan keselamatan buku teks aktiviti. Mengembalikan buku teks aktiviti yang dipinjam pada masa yang ditetapkan. Okey, selalunya yang ni hujung tahun lah. Okey. Menggantikan buku teks aktiviti yang dihilangkan ataupun dirosakkan. Ini tanggungjawab semua murid. Sebab tu kena jaga buku teks. Sebab nanti kalau hilang, murid-murid yang kena ganti. Okey. Mengisi maklumat diri yang lengkap sebagai peminjam pada ruang yang disediakan. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah bahagian akhir kulit buku teks. Okey, setiap buku teks memang ada kolom ni. Okey. Ibu bapa penjaga wajib mengisi nama murid dekat belakang ni. Tulis tahun berapa, tahun 2022, darjah 1 bijak, nama sekian-sekian dan tarikh penerimaan, tarikh terima. Wajib tulis sebab kalaulah buku teks ni hilang atau buku teks ni kita jumpa dekat mana-mana, kita dapat tahu buku teks ni kepunyaan siapa. Jadinya wajib untuk tulis nama di setiap buku teks. Okey, ini bahagian kulit buku teks. Okey, yang ni pula borang SPBTG. Borang ini adalah satu borang persetujuan yang akan ditandatangani oleh murid sebagai bukti yang mereka ni bersetuju menerima buku teks sekian-sekian daripada pihak sekolah. Okey, saya akan dibantu oleh guru kelas. Guru kelas sebenarnya akan cek, akan tik apakah judul buku murid. Apakah judul buku yang diterima oleh murid dan murid akan tanda tangan di hujungnya. Dan borang ni juga akan digunakan pada hari pengembalian buku teks. Okey, kita akan cek, guru kelas akan cek satu-satu adakah murid mengembalikan buku yang dipinjam. Dan mereka akan tanda tangan juga sebagai bukti bahawa mereka mengembalikan buku teks tersebutlah. Kena pastikanlah buku teks yang dipinjam tu cukup 11 dan dipulangkan pun mesti 11 juga. Okey, yang ni pula Google Form. Saya buat satu Google Form yang mana nanti murid bila dapat buku teks, saya nak minta kerjasama semua ibu bapa menulis nombor perolehan dalam Google Form ni. Okey, nombor perolehan ni nak dapat kat mana? Okey, nombor perolehan ni boleh dapat dekat sini. Dekat bahagian kulit akhir buku teks ni, dekat bawah ni. Okey, setiap buku teks dah ada nombor perolehan dengan tarikh penerimaan. Pihak sekolah saya hanya mahu ibu bapa menulis nombor perolehan saja. Yang ni nanti kat sini ada nombor dalam Google Form ni. InsyaAllah bila murid dah dapat buku teks nanti, saya akan share Google Form ni kepada ibu bapa lah dekat grup WhatsApp ya. InsyaAllah. Okey, yang terakhir daripada pihak sekolah, harapan pihak sekolah kepada semua murid dan ibu bapa. Diharap buku-buku yang dipinjam dapat dijaga dengan baik dengan penuh amanah. Okay, sebab ini pinjaman kan. Harapnya dapat dijaga dengan baiklah. Okey, yang kedua, kerjasama dan sokongan tuan-puan kami dahului dengan jutaan terima kasih. Buku teks berfungsi sesuai moto aktiviti, buku teks sumber ilmu. Oleh itu, hormatilah ia sebagaimana kita menghargai diri sendiri. Okey, itu sahaja untuk taklimat bagi skim pinjaman buku teks. Kalau ibu bapa ataupun penjaga yang punya masalah ataupun persoalan yang tak faham, boleh WhatsApp saya. Boleh WhatsApp saya lah. Saya pun ada dalam grup tahun 1. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentaksiran Bilik Darjah. Pentaksiran berasaskan sekolah. Pentaksiran berasaskan sekolah PBS merupakan pentaksiran holistik yang terdiri daripada kategori akademik dan bukan akademik. Pentaksiran Bilik Darjah merupakan salah satu komponen dalam kategori akademik dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Apakah itu PBD? Pentaksiran Bilik Darjah
PBD dilaksanakan secara berterusan semasa PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid. PBD juga melibatkan proses menganalisis maklumat, membuat refleksi terhadap PDP dan merancang tindakan susulan bagi menambah baik penguasaan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Pentaksiran formatif dijalankan secara berterusan sepanjang PDP, manakala pentaksiran sumatif dilaksanakan setelah sesuatu topik atau kelompok standard kandungan atau standard pembelajaran selesai diajar. Pelaksanaan PBD. Guru mentaksir murid dengan 3 cara, iaitu pemerhatian, lisan dan bertulis. Kaedah pemerhatian. Pentaksiran secara pemerhatian sesuai digunakan untuk mentaksir proses dan hasil kerja murid. Guru juga boleh mentaksir penguasaan kemahiran dan sikap murid. Guru memerhati aktiviti murid dan mentaksir dengan membuat catatan ringkas atau menggunakan senarai semak atau skala kadar atau rekod berterusan. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, guru memerhati murid membuat corak teknik collage. Guru memberi maklum balas secara lisan tentang teknik menggunting kertas yang betul semasa pemerhatian dilakukan. Guru boleh mentaksir proses kerja murid dengan menggunakan senarai semak. Dalam mata pelajaran sejarah pula, guru memerhati murid melaksanakan tugasan dalam kumpulan. Murid berbincang dengan rakan-rakan lain dalam kumpulan dan membentangkan hasil kerja mereka. Berdasarkan hasil pemerhatian, guru boleh mentaksir murid dengan membuat catatan ringkas dan memberi maklum balas secara lisan kepada murid. Kaedah lisan. Pentaksiran secara lisan boleh berlaku secara spontan semasa PDP atau terancang melalui sesi soal jawab atau kuis. Kaedah ini boleh digunakan untuk mentaksir antaranya kefahaman konsep, kemahiran mendengar, kecekapan mencongak, pertuturan dan sikap. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran matematik, guru menyoal murid secara lisan untuk mencungkil pemahaman murid tentang konsep matematik seperti tambah dan tolak. Guru memberi maklum balas berdasarkan jawapan murid untuk menambah baik penguasaan pembelajaran murid. Guru boleh merekod perkembangan murid dalam rekod mengajar guru atau instrumen pentaksiran yang bersesuaian. Dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, guru boleh mentaksir hasil pembentangan murid mengenai kepentingan tenaga solar dalam kehidupan. Guru menyoal murid untuk mengenal pasti kefahaman murid dan memberi komen kepada murid. Kaedah bertulis. Guru boleh mentaksir murid dengan menyemak dan memeriksa hasil penulisan mereka seperti karangan, laporan projek atau latihan bertulis. Sebagai contoh, dalam pendidikan kesihatan, guru menyediakan lembaran kerja sebagai latihan untuk dibuat oleh murid. Guru memeriksa hasil latihan dan memberi grade atau markah atau sebarang maklum balas lain yang bersesuaian. Semua hasil kerja murid seperti lembaran kerja dan buku latihan murid atau rekod guru seperti senarai semak, catatan ringkas atau rekod berterusan boleh dijadikan bukti untuk mengesan perkembangan murid. Merekod dan menganalisis penguasaan murid. Guru perlu merekod maklumat pentaksiran yang dijalankan ini mengikut kesesuaian masing-masing. Rekod ini akan digunakan bagi membantu guru menentukan tahap penguasaan murid. Guru akan menggunakan maklumat penguasaan pembelajaran murid bagi menambah baik kaedah penyampaian atau bahan PDP mengikut tahap keupayaan murid. Guru akan menentukan tahap penguasaan murid setelah satu kelompok bidang, tema dan kemahiran dengan merujuk kepada standard prestasi dalam DSKP serta melengkapkan template laporan PBD yang boleh dimuat turun daripada portal BPK. Guru akan menentukan tahap penguasaan keseluruhan pada akhir tahun berdasarkan pengetahuan, pengalaman, tanggungjawab profesional dan input murid. Melapor tahap penguasaan murid. Guru melapor kemajuan dan pencapaian pembelajaran murid kepada ibu bapa atau penjaga sekurang-kurangnya 2 kali setahun, pertengahan dan akhir tahun. Ibu bapa atau penjaga boleh memantau perkembangan pembelajaran anak ataupun anak jagaan mereka dan memberi sokongan yang bersesuaian. Penjaminan kualiti.
Penjaminan kualiti PBD perlu dilaksanakan di peringkat sekolah bagi memastikan maklumat pentaksiran tepat dan adil serta menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Guru besar atau pengetua bertanggungjawab memastikan penjaminan kualiti dalam pelaksanaan PBD dilakukan melalui pementoran, penyelarasan, pemantauan, pengesanan. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada PDP. PBD ini menyumbang kepada pembentukan modal insan yang holistik dan seimbang seperti dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Pembudayaan PBD dalam kalangan guru berupaya menghasilkan anjakan kepada pendidikan yang tidak berorientasikan peperiksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat datang ke SK Palang 14. Saya Ustazah Nur Suraya binti Ayub. Awak boleh panggil saya Ustazah Suraya. Saya diamanahkan untuk menerangkan berkaitan dengan peraturan dan undang-undang sekolah. Baiklah anak-anak, ini ialah buku peraturan dan undang-undang sekolah. Boleh dibeli di kedai koperasi sekolah dengan harga RM2. Sesi persekolahan bermula pada pukul 7.40 pagi. Oleh yang demikian, murid-murid hendaklah datang awal 10 minit sebelum loceng dibunyikan. Bagi slot perhimpunan akan ditangguhkan buat sementara waktu memandangkan kita masih lagi dalam pandemik. Kebenaran keluar kelas, murid dilarang keluar kelas tanpa kebenaran guru. Perlu mendapatkan pas keluar guru daripada guru yang mengajar pada waktu tersebut. Hanya 2 orang murid sahaja yang dibenarkan keluar pada satu-satu masa. Okey, baik, kita tengok sebaliknya. Waktu rehat bermula pada pukul 9.40 pagi. Okey, ibu bapa boleh baca Untuk dalam jangka masa pandemik, maka anak-anak akan rehat di dalam kelas. Anak-anak akan membeli makanan di kantin, kemudian membawanya masuk ke dalam kelas sambil dipantau oleh guru bertugas. Adalah dibenarkan dan juga digalakkan anak-anak membawa makanan yang dimasak dari rumah. Murid dilarang berada di kawasan-kawasan larangan sepanjang waktu rehat. Hanya berada di dalam kelas seandainya tiada perkara-perkara penting yang hendak dilakukan ketika itu. Contoh, ke tandas ataupun ke koperasi sekolah. Hadir lewat ke sekolah. Murid yang sampai ke sekolah selepas waktu persekolahan yang ditetapkan akan dianggap sebagai lewat. Walau bagaimanapun, murid tetap dibenarkan masuk ke kelas. Tidak hadir ke sekolah, murid yang tidak hadir ke sekolah kerana sakit atau lain-lain sebab mesti membawa surat akuan doktor atau surat penjelasan daripada ibu bapa dan diserahkan kepada guru kelas pada keesokan ataupun pada ketika dia hadir ke sekolah selepasnya. Murid yang tidak menyerahkan surat akuan doktor atau surat penjelasan daripada ibu bapa dianggap ponteng sekolah. Okey, boleh baca Tindakan terhadap kes ponteng. Pulang awal. Murid tidak dibenarkan pulang awal atau meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran guru besar. Murid yang keluar ataupun pulang awal meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran dianggap ponteng sekolah. Ibu bapa, penjaga yang ingin membawa mereka pulang awal diminta menandatangani buku keluar murid di pejabat sekolah. Baik, kita tengok jadual pulang murid. Untuk tahap 1, iaitu tahun 1, 2 dan 3, pada hari Isnin dan hari Selasa, murid akan pulang pada pukul 1.30 petang. Rabu dan Khamis pada pukul 1 petang, kecuali pada hari Rabu. Untuk tahun 3 sahaja, mereka akan pulang pada pukul 1.30 petang
Manakala hari Jumaat, semua akan pulang serentak pada pukul 12.30 hari. Bagi tahap 2 pula, tahun 4, 5 dan 6, mereka akan pulang pada pukul 2 petang pada hari Isnin dan Selasa, pada hari Rabu dan Khamis pada pukul 1.30 petang dan Jumaat sama seperti tahap 1 pada pukul 12.30 hari. Pakaian untuk murid lelaki adalah kemeja putih berlengan pendek tanpa fashion, bercorak, tidak bercorak ataupun berjalur dan dibutang bermula dari butang pertama. Kemeja mesti dimasukkan ke dalam seluar dan kemas setiap masa. Tali leher dan klip tali leher mesti dipakai sepanjang waktu persekolahan. Murid mestilah memakai seluar panjang berwarna biru gelap untuk sekolah rendah. Labuh seluar mestilah sekurang-kurangnya diparas buku ladil dan tidak berkelepek di bahagian bawah. Seluar yang bergaya ataupun berfashion terlalu besar adalah atau ketat adalah tidak dibenarkan. Okey. Sila rujuk lencana yang sepatutnya dipakai. Lencana sekolah di atas, tanda nama di bawah. Okey. Yang berseluar pendek dan berkemeja lengan pendek tidak dibenarkan sama sekali. Baju yang dibenarkan seluar panjang dan berkemeja lengan pendek, tanda nama di atas. Lencana di atas, tanda nama di bawah lencana. Kalau ikut gambar ni dia terbalik. Mesti lencana di atas, tanda nama di bawah. Lencana dulu, lepas tu baru tanda nama. Maknanya lencana bukan di atas poket. Bukan berada di poket, dia mesti berada di atas poket. Kemudian tanda nama di bawah lencana. Dibenarkan untuk berpakaian berbaju Melayu pada hari Jumaat. Baju Melayu putih dan bersamping biru tua. Pakaian untuk murid perempuan pula adalah baju kurung berwarna putih dan kain baju kurung berwarna biru gelap. Adalah dilarang sama sekali memakai baju serta kain dari jenis kain yang nipis ataupun jarang. Dan lengan baju kurung tidak boleh dilipat. Diwajibkan memakai tudung bagi yang beragama Islam, berwarna putih, berukuran sehingga paras dada, berbentuk tiga segi tanpa corak, berkerawang ataupun berbunga. Baik, kita tengok kedudukan lencana. Lencana sekolah mesti berada di atas, tanda nama di bawah. Contoh seperti yang ini. Pemakaian yang dibenarkan hanyalah baju kurung. Pinafore adalah dilarang sama sekali. Berbaju kurung, berkain sarung serta bertelekung mini ataupun bertudung. Berbaju kurung dan berkain sarung, tidak bertudung tetapi rambut didandan untuk mereka yang bukan beragama Islam. Baik. Kita teruskan lagi untuk kasut dan stokin. Pihak sekolah telah menetapkan kasut berwarna hitam, stokin juga berwarna hitam. Lencana dan tanda nama. Murid hendaklah memakai lencana sekolah dan tanda nama sepanjang berada dalam kawasan sekolah. Lencana dan tanda nama mestilah dipakai di sebelah kiri dada baju sekolah. Di sebelah kiri tudung sekolah. Tali pinggang, murid lelaki hanya dibenarkan memakai tali pinggang berwarna hitam sahaja dan kepala tali pinggang hendaklah bersaiz kecil dan tidak berfashion.
Lebar tali pinggang mestilah tidak melebihi daripada 3 cm dan tali pinggang mestilah berwarna hitam sahaja. Okey, ini untuk tali leher boleh dapatkan di koperasi sekolah. Warna biru untuk pengawas dan warna merah untuk murid biasa. Bagi pemakaian untuk subjek pendidikan jasmani dan sukan, semua murid mestilah memakai seluar sukan track bottom yang berwarna hitam atau biru tua sahaja dan tidak bercorak. Seluar pendek adalah dilarang sama sekali. Murid mestilah memakai kemeja T sekolah ataupun t-shirt putih sahaja. Untuk perhiasan diri, murid hendaklah berkuku pendek, dilarang mewarnakannya termasuklah berinai. Dilarang berhias, make up dan menggayakan fashion sepanjang berada dalam sekolah. Dilarang memakai perhiasan contoh seperti rantai, anting-anting, gelang tangan, cincin dan sebagainya yang diperbuat daripada emas atau bahan lain. Dilarang memakai cermin mata gelap. Bingkai cermin mata yang berwarna hitam putih saja yang dibenarkan. Murid lelaki Islam hanya dibenarkan memakai songkok baldu berwarna hitam sahaja dan tidak menggunakan ketayap atau lain-lain adalah tidak dibenarkan. Sebarang hiasan juga tidak dibenarkan. Bagi murid lelaki, rambut mestilah pendek, kemas dan rapi. Panjang rambut belakang mestilah tidak melebihi paras cuping telinga. Paras rambut hadapan mestilah tidak menutupi paras pertengahan dahi. Panjang rambut tepi hendaklah tidak menutupi kedua-dua belah telinga. Tidak dibenarkan mewarnakan rambut. Untuk murid perempuan pula, mereka yang berambut panjang melebihi paras bahu mesti mendandan rambut mereka sama ada ditocang atau diikat dengan getah rambut atau ribbon berwarna hitam. Jika rambut pendek, bahagian hadapan rambut tidak boleh menutupi kening. Tidak boleh diwarnakan dan digayakan dengan fashion. Boleh diklip dengan pin rambut bersaiz kecil dan berwarna hitam sahaja. Sila rujuk muka surat 19 berkaitan dengan kesalahan tata tertib. Kesalahan salah laku berkaitan jenayah berat. Ini berat adalah dilarang sama sekali atau menjadi kesalahan berat seandainya berlaku murid ditangkap kerana mencuri, melawan, mengancam, memukul, mencederakan guru, melawan, mengancam, memukul, mencederakan pengawas dan murid lain, memeras ugut, membuli, menganggotai kumpulan haram, kongsi gelap, menyalahgunakan dadah, membawa senjata yang berbahaya, mencabul kehormatan, menceroboh bilik khas, kedai koperasi, pejabat sekolah, pejabat guru ataupun bilik guru, mengedah dadah, menunjuk perasaan, berpiket, mengganggu ketenteraman sekolah. Bertaruh secara besar-besaran ini berjudi, membawa masuk orang luar ke dalam kawasan sekolah, melakukan aktiviti pembakaran. Adalah dilarang sama sekali juga salah laku berkaitan tingkah laku lucah, yakni seperti bercumbu-cumbuan, berkhalwat, membawa barang-barang lucah ke sekolah, mengintai murid perempuan, menggunakan kata-kata dan perbuatan lucah, melukis dan menulis kata-kata dan gambar lucah. Termasuk juga kesalahan salah laku berkaitan dengan kekemasan diri, sama ada berambut panjang, berfashion yang keterlaluan, berkuku panjang, bermisai dan berjanggut, memakai pakaian yang tidak mengikut peraturan sekolah, memakai barang-barang perhiasan yang dilarang, memakai selipar ataupun sandal kecuali dengan kebenaran, mewarnakan kuku, mewarnakan rambut, bersolek dan mencabut bulu kening. Dikira juga melakukan kesalahan sekiranya berkeliaran dalam kawasan sekolah, datang lewat ke sekolah, lewat ke perhimpunan, makan di luar waktu rehat, tidur dalam kelas, bermain dalam bilik darjah ataupun kaki lima, keluar kelas tanpa kebenaran. Kesalahan salah laku berkaitan antisosial, tidak mahu bergaul, merosakkan harta benda sekolah atau individu, menjerit-jerit dan menyanyi tidak tentu pasal, sombong, bongkak dan biadab, enggan menyertai aktiviti sekolah. Dikira juga sebagai kesalahan salah laku berkaitan tingkah laku kurang sopan,
Antaranya berkelakuan kasar terhadap guru, berkelakuan kasar terhadap pengawas, berkelakuan kasar terhadap murid, berbahasa kesat, menyimpan rokok, menghisap rokok, mengganggu proses PDP, tidak menghormati guru, tidak menghormati pengawas, menyimpan pembetik api atau pemancis, terlibat dengan aktiviti yang mencemarkan nama baik sekolah. Kesalahan salah laku berkaitan sikap, tidak mementingkan pelajaran, tidak menyiapkan kerja rumah yang diberi oleh guru, tidak membuang sampah merata-rata, suka membuang sampah merata-rata, membuat bising dalam bilik darjah, membuat kerja tanpa kesungguhan dan bertanggungjawab. Adalah menjadi kesalahan besar sekiranya membawa barangan yang dilarang ke sekolah seperti alatan elektronik seperti telefon bimbit, komputer peribadi, cakar padat, pita, video, kaset, radio, permainan PSP, PS2, Xbox dan apa sahaja tanpa kebenaran pihak pengurusan sekolah ataupun guru. Selain itu, dilarang juga membawa peralatan tajam, contoh pisau, gunting mata tajam, screwdriver dan berkaitan dengannya, rokok, dadah, mercun dan bunga api, liquid paper, pen marker, barang perhiasan yang berharga, contoh barangan kemas. Segala kesalahan disiplin yang dilakukan oleh murid akan dibuat aduan dalam aduan online portal SSDM salah laku disiplin murid yang akan mengakibatkan perkara-perkara yang tidak baik. Baik ibu bapa dan penjaga serta murid-murid, sekadar itu sahaja. Yang selebihnya boleh rujuk dalam buku ataupun berhubung dengan pihak sekolah sekiranya ada sebarang masalah dan persoalan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustazah Nur Musyazwani binti Ishaq, merupakan guru kelas agama petang di Sekolah Kebangsaan Palong 14. Saya merupakan guru kelas untuk tahun 1 bijak. Baiklah, di sini saya akan memaklumkan sedikit maklumat berkenaan dengan kelas agama petang. Untuk pendaftaran baru bagi murid 1 bijak, saya akan membuat secara online sahaja. Link pendaftaran saya akan kongsikan di grup WhatsApp yang saya akan buat nanti, insya-Allah. Hari dan waktu pembelajaran kelas agama petang adalah setiap hari Isnin hingga hari Rabu pada pukul 2.30 petang hingga 5.30 petang, insya-Allah. Untuk pemakaian murid lelaki, pakaiannya sama seperti kelas pada waktu pagi. Cuma untuk murid lelaki dikehendaki untuk memakai songkok berwarna hitam. Dan murid perempuan dikehendaki memakai pakaian sama juga seperti kelas pada waktu pagi. Memakai baju kurung berwarna putih dan tudung berwarna putih. Yuran juga akan dikenakan sebanyak RM50 setahun. Yuran boleh dibuat pada hari pertama kelas dimulakan, insya-Allah. Buat masa ini, sesi pembelajaran tidak akan bermula lagi kerana pihak Jabatan Agama Islam belum memaklumkan sebarang update berkenaan dengan kelas agama petang. InsyaAllah saya akan updatekan di grup WhatsApp nanti. InsyaAllah. Terima kasih ibu ayah, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.